Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di Sebalik Berita, tetapi untuk waktu ini yang ingin saya bawakan kepada anda, diskusi dan juga perbincangan yang terkini. Ini berkaitan dengan satu sidang media ataupun sidang akhbar yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Khairy Jamaluddin. Ini sudah tentu kita melihat kepada kenyataan daripada melihat kepada angka terkini, statistik ataupun kemas kini berkaitan dengan perkembangan semasa COVID-19. Sudah tentu satu lagi tumpuannya adalah melihat kepada pelaksanaan penangguhan sementara kebenaran bagi perjalanan ibadah umrah, kerana apa yang dimaklumkan dalam sidang media sebentar tadi, yang mana penangguhan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah diteruskan untuk tempoh sebulan, yang mana berkuat kuasa pada 8 Januari 2021. Dan dalam sidang media itu turut dijelaskan berkaitan dengan kuarantin wajib di stesen kuarantin bagi jemaah umrah, juga disebut tentang penilaian risiko dalam dan juga luar negara, khususnya di Arab Saudi, yang mana akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi mempertimbangkan pembukaan semula. Dalam sidang media sebentar tadi pun, Yang Berhormat Khairy Jamaluddin turut memaklumkan yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kementerian dan juga agensi-agensi yang berkaitan akan mengemaskini SOP umrah, dan disebutkan pada awal sidang media pada lebih kurang pada jam pukul 4 tadi, yang mana telah pun diumumkan berkaitan dengan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang dikesan yang diakibatkan oleh varian Omicron, melihat kepada angka terkini iaitu 245 kes, dan dilaporkan daripada jumlah ini 233 kes merupakan jangkitan import dari luar negara, manakala 12 kes lagi merupakan penularan tempatan. Dan daripada keseluruhan kes varian Omicron yang dilaporkan, sebanyak 157 kes ataupun secara peratusnya 64.08% merupakan jemaah umrah. Pastinya laporan lanjut dan juga artikel berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan akan kami bawakan khususnya di platform astroaudit.com. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Ustaz Fawaz Fazil Nor. Ustaz Fawaz adalah konsultan syariah Telaga Biru Sedang Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mungkin ini perkara yang perlu diberi perhatian secara khususnya selain mana kita melihat tentang pengumuman berkaitan dengan penangguhan sementara kebenaran perjalanan mengerjakan umrah ini, selain pada kita melihat pada sudut sains kesihatan dan juga daripada sudut ekonomi dan juga perniagaannya, bagaimana boleh kita fahami tentang khususnya melihat kepada penangguhan umrah, melihat kepada bagaimana kita boleh fahami tentang tuntutan agama itu sendiri, Ustaz? Baik, perkara ini dia bergantung kepada maslahah. Ia tidak terikat dengan dalil-dalil tertentu daripada Quran dan Sunnah, tetapi kita melihat kepada keseluruhan dalil yang menuntut kerajaan melaksanakan maslahah kepada rakyatnya. Mengikut pertimbangan mereka yang lebih memberi kebaikan dan mengurangkan keburukan. Di sini kita melihat penangguhan sebulan ini adalah untuk mungkin dalam bentuk penyiasatan, dalam bentuk mengurangkan, dalam bentuk untuk mengendal pasti supaya ia tidak merebak begitu banyak. Namun saya mengharapkan sebulan ini tidak berlanjutan, kerana juga kita nak menjaga maslahah para travel, peniaga-peniaga yang sudah menghabiskan wang yang begitu banyak, supaya nanti kerajaan tidak pula menanggung bebanan-bebanan yang mungkin mereka akan minta bantuan dan seumpama dengannya. Jadi perkara ini perlu kepada kajian daripada KKM yang lebih detail untuk masa akan datang. Sebulan saya rasa taklah begitu lama, sebab syarikat boleh buat perancangan untuk supaya kita punya customer pun tak lari dan tidak minta refund. Refund tu yang akan menyebabkan pada syarikat itu akan mengalami masalah kewangan, ya. Jadi ini di antara benda pertimbangan yang perlu dilihat, bukan setakat pertimbangan kesihatan, sebab dia bukanlah otomatik mati, tapi kemungkinan kematian itu wujud sebab kita pun dah vaksin dan sebagainya. Tetapi apa yang dibuat oleh kerajaan itu kita perlu mematuhi. Namun kita boleh berbincang, makna pihak agensi boleh berbincang, boleh menyuarakan supaya sentiasa ada kajian, sebab benda ini tidak boleh kita rigid dan tidak boleh kita perlahan.
Kerana kehidupan manusia dia tidak boleh stop. Kita tidak boleh stopkan kehidupan manusia seperti dahulu. Kita banyak MCO dan sebagainya. Kerana dia akan membantukan banyak perkara dan akhirnya akan membawa kepada banyak perkara. Kita tengok banjir saja bila terbantuk 3 hari, berapa kos, berapa kerugian. Dan ini juga banjir juga melibatkan nyawa dan seumpama dengannya. Jadi di sini kita melihat sebulan ini adalah satu fasa untuk KKM dan pihak yang bertanggungjawab untuk melihat dan merenung. Maksud kita jangan terlampau menjaga satu pihak dan akhirnya pihak lain pun tergadai. Sederhana di dalam semua perkara. Tetapi ala kulli hal, apa yang dibuat oleh kerajaan itu adalah berdasarkan ijtihad dan apa yang dilihat oleh mereka. Ustaz, mungkin pada waktu ini juga bagaimana Ustaz melihat kepada kewajaran tindakan untuk menangguhkan sementara untuk tempoh selama sebulan ibadah umrah ini. Mungkin bagi jemaah umrah ada yang menyatakan kebimbangan ataupun meluahkan rasa sedikit kesedihan, khususnya bagi mereka yang pertama kali yang baru berhasrat untuk melangkah kaki. Ibadat ni sentimen kita sebagai orang Islam. Macam mana pun ada zaman dulu orang sanggup mati. Dia begitu keadaan dia. Tetapi kita hendaklah menyedarkan masyarakat bahawa apa yang kita lakukan perlu mengikut sistem yang telah diletakkan oleh kerajaan. Dan kita pun tidak tahu macam mana kerajaan Saudi ada keperbedakan atau tidak. So, sebab ini benda ini berkaitan juga dengan polisi kerajaan Arab Saudi. Namun bagi saya sebagai sebuah kerajaan Islam, kita mesti lebih peka dan lebih berusaha untuk meningkatkan lagi kecanggihan dari sudut kualiti, dari sudut kita katakan alat-alat yang ada untuk akses dan sebagainya, supaya kita tidak, bagi saya lah peribadi, saya tidak mau jadi macam dulu tutup terlampau lama. Sebab tutup terlampau lama ini akan berlaku kerugian, dan kerugian ini sebenarnya yang patut kita elak lah. Dan kita mesti mempertingkatkan sistem rawatan, sistem dan sebagainya supaya kita tidak rugi semua lah. Tidak rugi semua. Jadi ini di antara benda yang kita menggalakkan kerajaan dan masyarakat sentiasa berbincang. Sebab ini bukan isu siapa yang untung, siapa yang rugi, tapi adalah isu sejagat. Isu negara yang perlu kita menyokong agenda yang baik dan kita memberi nasihat kepada perkara yang kita rasa perlu kita beri nasihat. Ya. Ustaz, perkara lagi ada mungkin sedikit dakwaan, mungkin sedikit salah faham daripada orang ramai khususnya melihat kepada apa yang diumumkan oleh kerajaan pada ketika mana mengambil keputusan untuk menangguhkan sementara ibadah perjalanan umrah ini. Ada yang mengatakan berlaku diskriminasi ataupun pilih kasih antara perjalanan untuk ibadah umrah dan juga perjalanan ke kawasan dan juga tempat lain. Malah telah pun diperjelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan tiada isu ataupun timbulnya pilih kasih ataupun diskriminasi di situ. Tetapi mungkin pada waktu ini juga kita melihat kepada datanya daripada keseluruhannya lebih pada separuh ataupun 64% kes-kes yang melibatkan Omicron asalnya adalah daripada merupakan jemaah umrah. Mungkin pada waktu ini sedikit pandangan daripada Ustaz untuk melihat kepada ini bukan kisah ataupun cerita tentang pilih kasih dan juga diskriminasi, tetapi seperti yang Ustaz katakan, ini masanya untuk kita melihat kepada soal menjaga nyawa itu lebih penting, ya Ustaz? Ya, saya melihat isu ini isu sementara. Makna dia kita bukan isu diskriminasi tapi isu berdasarkan data. Cuba saya mengharap kerajaan lebih efektif dan inovatif di dalam untuk menyelesaikan masalah, sebab umrah ini merupakan ibadat dan juga pencarian rezeki daripada banyak umat Islam. So kalau kita tutup begitu terus, dia akan datangkan kemudaratan yang besar, rugi berjuta-juta masyarakat. Itu satu benda yang perlu juga difikirkan oleh kerajaan. Jadi saya mengatakan di sini kerajaan ada hak. Kalau mereka tersalah, itu mereka akan bertanggungjawab di akhirat lah. Tapi tidak ada isu diskriminasi yang saya lihat. Tapi isu adalah bagaimana kerajaan nak melaksanakan masalah. Dan rakyat ada hak untuk memberi pandangan. Terus bagi pandangan supaya sentiasa ada kajian yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh, supaya insya-Allah semua yang mencapai kepuasan dan mencapai tahap kebahagiaan pada individu dan juga masyarakat dan juga kerajaan. Dan kita pun tak nak sampai negara kita menjadi tertekan dengan peningkatan COVID. Sudah kita tertekan berpuluh tahun depan berpuluh ribu sampai 26,000 kes satu hari. Jadi kita mendoakan cukup sebulan ini, dan kita keseriusan ini berlaku dalam tempoh sebulan, dan juga kita perkembangan di Arab Saudi juga, sebab benda ini juga
kita nak kena lihat perkembangan di Arab Saudi. Cuma saya mengharapkan di sana ada diskusi di antara kerajaan dengan pihak agensi umrah. Bagaimana kerajaan boleh bantu mereka, menunjukkan rasa prihatin kerajaan kepada pihak agensi travel umrah yang mengalami kesesaraan sedikit. Ustaz, mungkin terakhir sekali dalam 1-2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan mungkin sedikit nasihat ataupun pesanan khususnya melihat kepada jemaah-jemaah yang terlibat ataupun yang terkait tentang penangguhan sementara perjalanan umrah ini. Mungkin nasihat daripada Ustaz sendiri, ini bukanlah pengakhiran untuk amal ibadah Betul. apabila diumumkan pelaksanaan penangguhan baru ini. Mungkin ada perkara yang boleh dinasihatkan khususnya untuk jemaah umrah yang terlibat tentang penangguhan umrah untuk selama sebulan ni, Ustaz? Ya, saya pun juga ada terlibat sebelum ini, dan yang paling penting ialah perbincangan di antara kita katakan pelanggan ataupun customer dengan di agensi dan juga bersama kerajaan. Itu nasihat saya supaya berlakunya rundingan baik. Tak mau ada cerca, tak mau ada kemarahan. Kadang-kadang ada kita punya orang kata klien yang jemaah yang marah emosi, marah masyarakat pun dia tertekan juga. Semua ingin melakukan kebaikan. Jadi yang paling penting adalah perbincangan. Apa hala tuju dalam tempoh sebulan ini? Duit nak refund ke, nak apa ke? Jadi bagi saya kita bantu each other. Maknanya dia perlu kerajaan pun beri maklumat yang jelas, satu benda yang tidak ada misleading, tidak ada keliru, kerana ia merupakan ibadat yang besar, satu perniagaan yang besar, dan juga kita juga mesti melihat kepada perkembangan di Arab Saudi. Dan kita lihat Arab Saudi pun tengah sekarang ni semua kena pakai mask dan penjarakan berlaku semula. Jadi kita mengharapkan dengan kerjasama semua pihak. Sebab kalau kita hentam-hentam tak selesai masalah. Kita mesti mewujudkan budaya dialog. Saya mengharapkan kerajaan, agensi, masyarakat sentiasa membawa budaya dialog. Budaya debat hentikan. Saya tidak gemar budaya debat. Debat ni lebih suka kepada penonjolan. Tapi yang baik adalah dialog. Itu yang akan menyelesaikan masalah semua pihak, insya-Allah. Okay, baik, terima kasih Ustaz Fawaz Fazil Noh. Ustaz Fawaz adalah konsultan syariah Telaga Biru Sudan Berhad yang mana berkongsi pandangan khususnya melihat kepada pengumuman kerajaan berkaitan dengan penangguhan sementara kebenaran perjalanan bagi ibadah umrah yang diteruskan untuk tempoh sebulan, yang mana penguatkuasaan penangguhan itu akan berkuat kuasa pada 8 Januari. Malah ada beberapa ketetapan lain yang turut diumumkan, antaranya kuarantin wajib di stesen kuarantin, penilaian risiko dan juga berkaitan dengan pengemaskinian berkaitan dengan SOP umrah. Baik, cerita Berhad seketika kembali lagi selepas ini.